Hello. Okay. So hari ini kita akan masuk kepada topik isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisarkan pada paksi X atau paksi Y. Okay. So tajuk ni mungkin panjang bagi kamu. Jadi first kita nak tahu dulu apa dulu maksud dia isi padu janaan dan suatu rantau yang dikisarkan. Apa maksud dikisarkan ni? Okay. So kalau kamu tengok dalam ni ada dua graf. Okey, kita tengok graf yang pertama dulu yang kat atas ni. Okey, kalau kamu tengok sini ada satu lengkung kan. Dan lengkung tu nama dia ialah y sama dengan fx kan. Okey. Apa maksud dia kalau kita kisarkan? Kisarkan pada paksi x sebab ini ialah x kat dalam kan. Jadi kisarkan pada paksi x. Apa maksud dia? Maksudnya adalah kalau saya ada lengkung ni, apa yang berlaku kalau saya gerakkan lengkung ni pusing paksi X, mengelilingi paksi X. Itu maksud dia kisaran. Jadi kalau saya buat dia mengelilingi paksi X, saya akan dapat, kejap Okey, saya akan dapat satu lagi garis dekat sini kan. Bukan satu lagi garis. Saya akan dapat sekejap. Okey, kalau saya pusing yang biru ini mengelilingi paksi X, saya akan dapat seolah-olah satu isi padu di sini. Okey, kalau kamu tak nampak sangat, kejap saya tunjuk satu lagi GIF ataupun animasi macam apa maksud dia rantau yang dikisarkan. Okey, kamu tengok ni. Ini maksud dia. Kalau lah ada lengkung Y ni, ni apa yang berlaku? Sorry. Tengok. Lengkung ni kalau kita pusing daripada paksi X, dia akan membentuk isi padu. Inilah maksud dia kisaran. Dan inilah maksud dia isi padu janaan. Lengkung tu kita pusing daripada paksi X. Okey, 360 darjah. Jadi itulah maksud dia kisaran ataupun isi padu janaan. Okey, ini untuk paksi X. Tengok pula untuk paksi Y. Inilah contoh kalau satu garis itu kita pusing daripada paksi Y. Tengok, yang warna merah itu adalah mewakili paksi Y kalau dia dipusing. Dan paksi Y dipusing. Kalau kita ada satu lengkung yang mengelilingi paksi Y, dan kalau kamu nampak lengkung itu membentuk satu apa nama dia, solid pepejal, iaitu kon kan. Okey, lengkung tadi tak ada apa-apa bentuk, tapi kalau kita pusing daripada paksi Y, dia menjadi bentuk seperti kon. Okey, so itulah maksud dia isi padu janaan. Baik, kita kembali kepada kita punya graf sini. Dan ini untuk paksi X. Kalau paksi Y tadi macam mana? Kalaulah saya ada mengelilingi paksi Y, saya akan dapat lengkung satu lagi lah kan. Okey. Okey, macam ni. Dan saya akan dapat macam tadi, bentuk kon. Okey, macam ni. Dan inilah isi padu janaan. Ini pun sama. Inilah isi padu janaan. Okey, so itu yang kita nak cari. Okey, dan kalau kamu perasan, untuk dia mengelilingi paksi X, saya guna fx sini. Dan kalau dia mengelilingi paksi Y, saya guna fy sini. Okey, sebab formula dia untuk isi padu janaan bagi paksi X adalah berbeza dengan paksi Y. Okey, so kalau kita tengok untuk paksi X, isi padu iaitu I, saya tulis di sebelah kanan lah. Okey, I sama dengan K pengameran daripada A, kalau sini ialah A, sini ialah B, A ke B. Okey,
pi y kuasa 2. Inilah y kan, fungsi y kuasa 2. Okey, dx. Ini dia. Manakala kalau untuk isi padu janaan di paksi y, isi padu bersamaan dengan, kalau ini ialah a, sini ialah b. Jadi a ke b. Okey, jangan sama juga pi. Dan kali ini x. Sebab sini ialah x kuasa 2 dy. Apa beza dia? Tengok. Untuk yang paksi x, sini y dx. Tapi untuk paksi y, x dy. Okey? Mari kita tengok contoh. Apa maksud dia formula ini? Okey? So, kamu tengok dulu dia punya formula ini. Okey, itu yang kamu kena salin nanti. Okey, kita tengok contoh satu ni. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung y sama dengan 2x kuasa 2. Okey. Sekejap. Okey. Dari x sifar hingga x sama dengan 2 yang dikisarkan sepenuhnya pada paksi x. Okey, kalau pada paksi x tadi kita tengok formula dia. I sama dengan a hingga b, yakni x sifar x2 lah kan, pi y2 dx, y kuasa 2 dx. So sekarang y kita ialah ini kan, y kita ialah 2x kuasa 2 tambah 3. Jadi y kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey. Lepas tu kita punya a ialah, sebab a b kan, I sama dengan a ke b pi y kuasa 2 dx. A kita sekarang ialah apa? Sifar. B kita sekarang ialah 2. So kita dah boleh isi ni dan isi ni, betul? Okey, pi memang pi lah. Dan jadi kita boleh isi terus. Isi I sama dengan sifar 2 pi 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dx. Macam tu je. Lepas tu kamu kembangkan je lah ni. Yang ini kan boleh keluarkan ke sini kan. Sebab dia adalah pemalar. Kamu dah belajar hukum pengameran tentu hari tu. Okey. So, pi sifar kedua. Okey, kalau saya kembangkan 2x kedua tambah 3, 2x kedua tambah 3 dx. Saya akan dapat pi sifar 2 4x kuasa 4 tambah 6x kedua tambah 6x kedua tambah 9. Okey. Dan sorry, ini dah tak ada dah. Ini dah tak ada. Salah. Nah, jadi macam ni. Okey. Belum. Saya baru kembangkan ni, belum lagi kamirkan. Okey, pi. Lepas tu barulah kamirkan. Silinder dx. So pi 4x kuasa 5 per 5. Okey, tambah ini ialah terus tambah 12x kan. 12x kuasa 3 per 3. Sekejap Okey. Tambah 9x. Ini adalah sifar kedua. Alright. So ini kita boleh potong lah kan, jadi 4. So kalau kamu gantikan pi, okey, gantikan, kamu akan dapat 4 2 kuasa 5 bahagi 5 tambah 4 2 kuasa 3 tambah 9 dalam 2. Okey, tolak, saya sambung kat bawah. Semua ni sifar lah. Okey, sifar. Sebab kalau kamu tengok ganti-ganti pun semua sifar. Saya tak nak buang masa. Okey. So pi
Kamu akan dapat berapa ni? Terus tekan kalkulator, kamu akan dapat 75 K 3/5 pi. Ini cancel. Okey, macam ni dia. Dan kalau kamu tengok, ini ialah isi padu kan? Jadi unit dia mesti kuasa berapa? Kuasa 3. Okey, so ini dia. Macam ni je. Bahagian pengamiran adalah biasa. Cuma kamu kena ingat bagaimana? Kamu kena ingat bahagian satu ialah had dia. Okey, untuk kamu isi sini. Okey, kedua, kamu kena ingat fungsi dia. Dan fungsi dia mestilah kuasa 2. Okey, untuk isi sini. Dan jangan lupa ada pi. Dan kalau dia kisarkan pasti X, dx. Okey?